Assalamualaikum dan salam sejahtera. Good afternoon, everyone. Again, with me, we will learn about chemistry, Form 4, Chapter 3, 3.2 mole concept. Okay. So right now, I will show you what you will learn throughout this lesson. Okay. First of all, as you can see on the screen, I will show you this topic. 3.2 is a mole concept. So can you please write down this topic in your notebook? Boleh tak kamu tuliskan tajuk pembelajaran kita pada hari ini 3.2 mole concept. Okay, kalau dah siap boleh kamu check supaya kamu dah siap lah. Okay, 3.2 mole concept. Today is 14/6/2012/31. So today is Monday. Okay, in our daily life, we use units such as pairs, dozens to represent the quantity of or number of objects. Photograph 3.4 show the objects that can be quantified using the units pair and dozen. The unit pair represent 2 objects, while the unit of dozen represent 12 objects. Pada bab konsep mole ini, setiap hari kita akan menggunakan unit seperti pasang dan juga dozen. Ya. Kalau kamu lihat pada gambar pada buku teks ni, gambar rajah 3.4, pada gambar rajah 34 ini kita selalu gunakan sepasang kasut. Sepasang kasut bermaksud dua kasut lah, kiri dan kanan. Manakala satu dozen bermaksud 12. Satu dozen bermaksud 12. A dozen represent 12 unit. Yang ini kamu kena hafal. Okay. The unit of pair represent 2 objects. Can you write this number 1? Okay, nombor 1 kamu tulis ni. The unit pair represent 2 objects, while the unit dozens represents 12 objects. Okay, this is point number 1. Please jot down on your notebook. Okay. Okay, Iman. Kalau dah cakap dah, saya tunggu juga ni. Dah. Oh, dah cantik. So, satu pasang bermaksud kiri dan kanan. Kalau satu dozen maksudnya 12. Tak kira lah. Satu dozen telur maksudnya ada 12 telur. Satu dozen kereta maksudnya ada 12 kereta. Satu dozen botol air maksudnya ada 12 botol air. Yang ini kamu kena hafal. Okay, this one you need to memorize. 1 dozen mean 12 objects. Okay, in the field of chemistry, we use the unit mole to measure the amount of substance. Okay, so ini nombor 2. The unit of mole measure the amount of substance. Tulis ni nombor 2. The unit mole to measure the amount of substance. Unit mole ini diguna untuk mengukur jumlah sebatian. Untuk panjang kita guna meter. Untuk jarak kita guna kilometer. Untuk suhu kita guna darjah Celsius. Okay, kalau makin panas orang tu makin tinggilah darjah Celsius dia. Kalau dia sejuk dia kurang suhu darjah Celsius. Itu suhu. Kalau amount of substance ataupun jumlah sebatian, kita guna unit yang dinamakan unit mole. Okay, unit mole. Okay, dah tulis dah ni? Dah. Okay, good. Nombor 2. So, kalau kamu tak nampak, kamu boleh tengok buku teks. Okay. According to International Unit of Pure and Applied Chemistry, IUPAC ni, UPAC ni, okay, ini sangat popular. IUPAC ni satu organisasi. Organisasi ni apa? Organisasi ni macam persatuan. Persatuan antarabangsa kimia. Diorang telah menetapkan satu yang standard. Maknanya benda yang sama digunakan di seluruh dunia. Okay. International Union of Pure and Applied Chemistry ataupun dalam singkatannya UPAC ni
The new definition of mole as following. The mole with the symbol of MOL is the SI unit of amount substance. 1 mole of substance is contained 6.022 times 10 to the power of 23 elementary entities of substance. Okay, ini nombor 3. Okay, nombor 3, the mole. Okay, mole ini dia punya simbol MOL. Simbol dia MOL. Kalau jarak kilometer, simbol dia km. Kalau suhu, simbol dia darjah Celsius ataupun ada degree C. Okay, itu adalah simbol dia. Unit SI dia ialah, okay, macam ni, 1 mol sama dengan 6.022 darab 10 kuasa 23. Yang ini nilai untuk 1 mol. Macam mana dia orang dapat? Ada cara formula dia orang kira, tapi ini adalah nilai yang kamu kena hafal sampai masuk universiti. Nilai ini adalah nilai yang sama sahaja digunakan di mana-mana negara. Okey. 1 mol sama dengan 6.022 darab 10 kuasa 23. Ada cara yang diorang dapat nombor ni. Kenapa 6.022 darab 10 kuasa 23? Melalui eksperimen. Ya. Mereka kira berapa bilangan zarah dalam minyak. Okey. Jadi mereka dapat tahu walaupun apa jenis zarah pun 1 mol tu mesti 6.022 darab 10 kuasa 23. Okey, dah tulisan ni nombor 3 Okay, if you have finished, you can tell me. Done. Dah siap dah? Dah. Oh, okay, bagus ya. Okay, jadi 1 mol sama dengan 6.022. Yang belakang ni, 14076 ni kamu tak payah ingat pun tak apa. Sebenarnya kamu perlu ingat 6.023 darab 10 kuasa 23. Yang ni tak apa, nanti saya bagi tahu macam mana nak kira. Okey. Jadi nombor ini nombor yang tetap. Tak ada berubah walaupun kamu dah jadi cikgu esok pun tetap 6.023 darab 10 kuasa 23. Okey. Jadi this number is a fixed value. Okay, known as Avogadro constant. Okay, jadi dia dipanggil sebagai pemalar Avogadro. Nama dia adalah pemalar Avogadro. Simbol dia Na. Na ni apa cikgu? Na ni Avogadro constant. Avogadro constant ni apa cikgu? Avogadro constant ini adalah nilai tetap yang nilainya ialah 6.023 darab 10 kuasa 23. 6.023 darab 10 kuasa 23 ni apa cikgu? Ini adalah nilai untuk 1 mol. 1 mol ni apa cikgu? Mol ini adalah bilangan sebatian. Bilangan sebatian ni apa cikgu? Bilangan sebatian ni adalah jumlah untuk sesuatu elemen ataupun unsur. Unsur tu apa cikgu? Unsur itu atom. Okey, itulah cerita dia. Okey. Okay, the Avogadro number Na is defined as the number of particles contained in 1 mole of substance. Okay, 6.02 times 10 to the power of 23 mole negative 3. Okay, ini adalah Avogadro constant. This is the Avogadro constant. Whenever people say, what is Avogadro constant? 6.02 times 10 to the power 23 mole negative 1. In other words, 1 mole contains 1 mole of substance contains 6.2 times 10 to the power 23 particles. Okay, ini kamu tulis ini nombor 4. Nombor 4 ini adalah 1 mole of substance contains 6.2 times 10 to the power of 33 particles. Kamu tulis ini nombor 4. Okay, kamu tulis dalam buku nota kamu. You write this on your notebook. Number 4. 1 mole of a substance contains 6.02 times to the power of 23 particles. Maknanya, kita ada banyak zarah kan? Kita ada hidrogen, kita ada lithium, kita ada nitrogen, kita ada natrium, kita ada sodium, ada 100 lebih partikel tu. Setiap 1 mol untuk partikel tu nilai dia sama, 6.02. Tak kiralah dia elemen apa, tak kiralah dia unsur apa pun, dia mesti sekurang-kurangnya ada 6.02 darab 10 kuasa 23 particles. Okey. Okey, ini nombor 4 Sabri, okey Sabri Dah siap dah nombor 4? Dah.
Okey ya. Jadi pada yang baru masuk, nanti saya akan send video melalui YouTube dalam grup. Jadi kamu boleh belajar melalui YouTube. Saya tak akan ulang sebab kita masa tak cukup. Okey, kita tengok sini ya. For calculation at this level, Avogadro constant Na is taken as 6.2 times 10 to the power 23 mole negative 1 to 3 significant figures. Okey, untuk pengiraan tahap ini, pemalar Avogadro, simbol dia Na, adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 mol negatif 1 kepada 3 nilai bererti. 3 nilai bererti ini macam 1, 2, 3 itu 6.02. 6.02 itu adalah 3 angka bererti. Ini matematik tingkatan 1 dah belajar, tak apa. Okey, kita lihat dekat gambar ajar sini. Okey, kita ada 3 jenis substance. We have 3 types of substance. Number 1 is copper. Okay, number 1 is copper. Copper is a electrical wire. For in this example, wire electric. Itu adalah cuprum. 1 mole of copper equal to 6.02 times 10 to the power of 23 copper atoms. The symbol is Cu. Cu is copper. Okay. Okay. Example number 2 is a molecule. A molecule of H2O. H2O is a water molecule formula. Okay. So 1 mole of water contain 6.2 times 10 to the power 23 moles of molecules. Okay, yang kuprum tadi tu untuk atom, ya, atom. Yang ini molekul. H2O tu molekul. And number 3 is ionic substance. Ionic substance of sodium chloride contain 6.02 times 10 to the power 23. Okay. Dekat sini, okay, in this case, it want to show you three types of substance. Ada 3 jenis sebatian. Kita ada atom, kita ada molekul, kita ada ionic substance. Atom maksudnya 1. Molekul maknanya lebih daripada 1. 2, 3 dan 4. Ionic maksudnya molekul yang bercharge negatif. Jadi kalau ke sini kita tengok, tak kiralah dia itu atom ke, dia itu molekul ke, dia itu ionik ke, molekul ionik ke, dia tetap mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 mol. Okey. Yang ini kamu tak payah tulis ya. Okey, number of mole and number of particle. Okey, formula ni saya nak kamu tulis dalam buku kamu ya. Number of mole, simbol dia N, sama dengan number of particle over Na. Okay, this formula I want you to write it down on your notebook. Okay, this is number 5. Ini nota nombor 5. Number of moles, simbol dia N, N kecil small n, equal to number of particles divide by Na. Na ni apa? Na ni Avogadro constant. Avogadro constant ni berapa nilai dia? 6.023 darab 10 kuasa 23. Itu nilai Avogadro constant. Sama saja nilai dia. Okay. So far ada masalah tak? Izzuddin boleh dengar cakap cikgu tak? Fasha, siap dah? Okey. Ini nombor 5 Formula ni kamu kena hafal tak ada cara lain. Mula-mula kena hafal lah, macam susah kan sebab benda baru. Tapi lepas kamu masuk form 5 nanti kamu dah biasa number of mole, bilangan mole, simbol dia N kecil bukan N besar, sama dengan number of particle ataupun bilangan zarah bahagi Na. Nanti kita akan buat we will do the calculation involving this formula. Kita akan buat exercise ataupun latihan menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan masalah. Okay. Okay, nombor 6 nombor 6 ni saya nak kamu lukis yang ni kamu kena lukis yang ni. Kejap saya bulatkan nombor 6. Okey. Sekejap komputer ni lambat sikit. Nombor 6 kamu kena lukis yang ni. Bukan lukis, kamu kena tulis nombor 6. Okey, kejap Oh, lambat pula. Alright. Allah, lambat betul internet ni.
Tak boleh pula Okey, saya nak kamu tulis nombor 6 ni. Asalnya kamu nampak pun ni. Nampak tak ini? Nampak. Okey ya. Kamu tulis sini nombor 6 ya. Number moles, number of mole. Kalau kita nak cari number of particles, number of mole darabkan dengan Na. Na ni adalah Avogadro constant. Berapa nilai dia? Fazil dah melukis-lukis pula. Okey, Na ni adalah Avogadro constant 6.02 darab 10 kuasa 23. Baru dapat number of particle. Kalau kita nak dapatkan number of mole, number of particle bahagi Na. Bahagi Na maksudnya bahagi 6.02 darab 10 kuasa 23. Ini adalah gambar rajah menunjukkan hubungan di antara bilangan nombor mol yang kita boleh dapat menggunakan pemala Avogadro. Okey, dah tulis dah nombor 6? Okey, saya tunggu kamu siapkan dulu nota nombor 6. Cikgu, sorry. Apa yang sorry? Dah Mira? Dah siap dah? Yuyin, dah siap? Done. Okay, thank you. Okay, jadi ini adalah hubungan dia. Jadi saya tak nak cakap banyak lah. Okay, kita straight kepada latihan kita. Okay, kita tengok example 3, contoh 3. How many atoms are there in 0.2 moles of magnesium? Okay, berapa bilangan atom yang ada dalam 0.2 mol magnesium? Dia macam 0.2 mol ni macam kepekatan lah. Kepekatan, faham tak kepekatan? Is like concentration. How concentrated that solution? Okay, contohnya air tak payahlah nanti kamu lagi tak faham. Jadi dia nak tahu berapa bilangan atom, ada satu ke berapa bilangan atom, ada 2 ke, ada 3 ke, ada 4 ke dalam magnesium yang kepekatan dia 0.2 mol. Okay, magnesium simbol dia Mg. Okay, number of magnesium atom, okay, solution ni penyelesaian dia, Mg sama dengan 0.2 mol darabkan dengan pemala Avogadro. Pemala Avogadro 6.02 darab 10 kuasa 23 mol. Okay, jadi bila kamu darabkan, kamu tengok dah MOL ni. MOL ni adalah mol dia. MOL tu potong hilang. Okay, jadi tak apa, saya akan tunjukkan kamu pada whiteboard macam mana saya boleh dapatkan ada nama Fazwi kat situ. Okey, sorry lah sikit yang ini tak berapa nak jelas sebabnya screen bukan visualizer, ni guna handphone. Okey, dekat sini dia kata nak number of mole number of atom. Sorry, dia nak number of atom. Okey, dia nak number of atom. Jadi magnesium simbol dia Mg kan? Okey, jadi dia bagi bilangan mol dia 0.2 mol. Kamu kena tulis MOL ni. MOL ni adalah unit bagi mol lah. MOL, simbol mol. Okey. Jadi kamu kalau nak dapatkan atom, bilangan atom magnesium, kamu kena darabkan pemala pemala Avogadro. Okey, berapa nilai pemala Avogadro? Siapa tahu? Fazil boleh beritahu cikgu tak? Apa pemala Avogadro punya nilai? Tahu tak? Fazil? Okey, number of atom magnesium sama dengan 0.2 mol. Okey, darabkan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 MOL negatif 1. Okey. Dia itu memang dia punya ni lah formula dia. Jadi bila kamu darab, kamu kena potong ni. Potong maknanya habislah. Jadi 0.2 kamu tekan kalkulator 0.2, kamu darabkan dengan 6.02 darab 10 kuasa 3. Ini adalah Na. Na itu adalah pemala Avogadro constant. Kamu akan dapatlah jawapannya iaitu bilangan atom dia lah 1.204.
Okey, darab 10 kuasa 23 atom. Kena tulis perkataan atoms ni. Kena tulis ATOMS, atoms. Okey. Faham tak? Okey, kita tengok contoh yang kedua ya. A sample of zinc chloride, simbol dia ZnCl2, contain 3.01 contain 3.01 times 10 to the power 24 zinc chloride. Okay. Jadi calculate the number of mole, untuk zinc chloride. Kali ini dia nak mole pula. Yang tadi, contoh tadi dia nak bilangan atom. Tapi untuk contoh kali ini dia nak bilangan mole. Jadi kalau kamu tengok hubungan yang saya suruh kamu tulis tadi, hubungan ni, kalau kita nak nombor mole, number of particles bahagi dengan Avogadro number. Jadi kita tahu bilangan partikel dia berapa? Bilangan partikel dia ialah 3.01 darab 10 kuasa 25. Ini adalah bilangan partikel dia. Kita bahagikan dengan Avogadro number. So kita akan dapat berapa mole dia. Okay? Jadi from now on you must remember the Avogadro constant. 6.02 times 10 to the power 23 mole negative 1. Ini adalah wajib dihafal oleh semua pelajar kimia. Okey ya. Jadi itulah dua contoh yang macam mana kita nak dapat bilangan atom, macam mana kita nak dapat bilangan mole. Okey. Okey. Jadi ada persoalan tak? Okey, ada persoalan? Kalau tak ada soalan, jadi saya nak bagi kamu latihan lah kamu cuba buat latihan activity 3.5 ni, okey. Kamu tulis dalam buku nota kimia. You write this on your notebook. Okay, you try do activity 3.5. I want you to calculate question number 1. Okay, buat soalan nombor 1 dulu. Okay. Dan nanti kamu dah siap, kamu screenshot dan send kepada group 4H. Boleh tak? Kamu buat activity 3.5, question number 1. Kamu send print screen dalam kumpulan WhatsApp kita. Okay, siapa yang hantar dia akan dapat markah lah untuk PBD, iaitu penilaian berdasarkan sekolah. 20% ya untuk markah kerja rumah. Jadi kamu kena tulislah ni, calculate number of atom. Kat sini dia dah bagi bilangan mole. Calculate the number of molecules. Ini pun kamu boleh buat lah Kamu buat lah alang-alang Kamu buat sampai 3 lah senang je ni. Okay, senang je. Saya tunjukkan lah contoh macam mana Untuk yang pertama Okay, calculate number of atom found in 0.1 molecule of carbon. Okay, cara dia ialah kamu tahu dia punya bilangan mole dia Bilangan mole untuk karbon ialah berapa bilangan mole untuk karbon? Boleh tolong cikgu tak? Seorang? Okay, mole untuk karbon ialah mole of carbon. Dia suruh upgrade dah. Dia memang macam tu. Okay. Jadi soalan dia bagi bilangan mole carbon adalah 0.1 0.1. Okay, 0.1 mole carbon. Okay, 0.1 mole carbon. Kalau kita nak tahu number of particle number of particles for carbon. Okay, kalau kita nak tahu number of particle of carbon, 0.0 mole darabkan dengan Avogadro constant. Avogadro constant berapa? Avogadro constant ialah 6.02 darab 10 kuasa 23 mole negatif 1. Bila kamu darabkan mole dengan mole, kamu akan dapat berapa bilangan partikel untuk karbon. Okay, seperti contoh dalam buku teks tu. Kamu ikut je contoh yang atas tu, kamu boleh dapatlah untuk ketiga-tiga soalan ni. Okay, ada beberapa soalan kelas? Before I end my class, any question class? So you need to do the activity 3.5, print screen and send to the WhatsApp group. Okay, I think that's all for today. Thank you class. See you again. Bye bye.